Ini. Okey, semua sihat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita lagi dikurniakan dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita masih lagi dapat berjumpa macam biasa pada setiap minggu pada hari Jumaat. Okey, sebelum kita mula majlis kita pada hari ini, kita pada petang ni. Suzana seorang boleh tak baca Fatihah? Surah Fatihah. Siapa boleh nak baca? Cepat-cepat siapa volunteer nak baca? Danish boleh baca Danish? Boleh sudah. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Danish atas bacaan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah tadi. Okey, baik. Okey, Ustaz Aiman pun dah masuk. InsyaAllah usrah kita pada petang ni akan dikendalikan oleh Ustaz Aiman. Okay, dengan segala hormatnya Ustaz menjemput Ustaz Aiman bagi meneruskan usrah kita pada petang ini. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini, di hari yang mulia, hari yang sungguh barakah, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, dapat lagi kita bersama-sama untuk memberi peluang kepada saya untuk memberikan pengisian kepada usrah yang diadakan setiap minggu pada hari Jumaat. Ini merupakan pertemuan kamu semua dengan saya untuk kali yang kedua. Dan sebelum ni, pada pertemuan kali pertama, kita telah membicarakan berkenaan dengan aspek akidah, iaitu beriman kepada Nabi. Dan pada pertemuan untuk kali kedua bersama dengan saya pada hari ini, InsyaAllah saya akan mengisi perkongsian rohani bersama-sama dengan tentang aspek akhlak, aspek yang berkaitan dengan akhlak, iaitu kita akan memfokuskan kepada tajuk adab mandi, iaitu adab mandi. Jadi mengapa ditekankan adab? Inilah sungguh indahnya dalam agama Islam, kerana dalam setiap apa saja perbuatan perbuatan yang harus harus ditekankan adabnya lah. Ada tata tertibnya yang tertentu, ianya mengikut pada asasnya mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW ni harus kita turuti dalam setiap perkara apapun. Yang kita lakukan dalam seharian kita,
sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang Muslim pasti ada adab-adabnya. Bukan saja adab mandi tetapi adab makan, macam-macam lah adab yang boleh ni. Tapi pada hari ini kita akan menekankan berkenaan dengan adab mandi. Jadi mandi. Jadi kita nak pada pertamanya untuk kita mengenali tentang pengertian apakah yang dimaksudkan dengan mandi ni sebenarnya. Jadi biasanya pengertian ni pastinya akan ada pengertian dari aspek bahasa dan juga pengertian dari aspek istilah. Jadi untuk kita untuk ni firstnya kita akan berkenalan untuk mengetahui berkenaan dengan pengertian mandi dari sudut bahasa. Apakah yang dimaksudkan dengan mandi dari sudut bahasa? Yang pertama dari sudut bahasanya, ianya ditaarifkan sebagai mengalir air, mengalir air ke atas apa-apa sahaja. Jadi ini dari sebenarnya sudut bahasanya. Ditaarifkan daripada sudut bahasanya, mandi ini ditaarifkan sebagai, didefinisikan sebagai mengalir air ke atas apa-apa sahaja. Tak kisahlah apa-apa sahaja, itulah daripada sudut bahasa. Tapi kita khususkannya daripada sudut istilah, kita terangkan lagi lebih lebih detail maksud daripada segi istilahnya. Daripada istilahnya ianya bermaksud mengalir air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Mengalir air, kita alirkan air dalam air kita kan, kita alirkan air tersebut ke atas badan kita, seluruh anggota badan kita dengan niat tertentu. Jadi mandi ni kita nak cakap ni, mandi dalam Islam ni dikategorikan, kita ada tiga kategori, iaitu mandi wajib, mandi sunat dan juga mandi harus. Jadi dengan dia ditentukan dengan niat, dengan niat. Sekalinya ianya ditentukan dengan niat. Sebab itulah ia ditakrifkan dengan niat. Kita mandi mengalir ke atas, mengalir air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Jadi dengan niat-niat ni yang menentukan ianya kategorikan sebagai mandi apa. Kita mandi apa? Mandi sunat ke, mandi wajib ke, mandi harus. Jadi kalau kita nak cakap ni, mandi wajib selalunya sebab apa? Sebab kita sebab berhadas besar. Jadi sebab itulah kita kena mandi wajib. Jadi niat yang tentunya adalah dengan niat mandi wajib lah. Kalau ikut istilahnya mandi wajib. Kalau niat kalau mandi sunat biasanya mandi untuk mandi sunat Jumaat, hari Jumaat ke apa, mandi sunat solat untuk sunat Aidilfitri dan macam-macam lagi lah untuk mandi sunat semua tu. Jadi kalau sebut mandi wajib, memang kita kena buat lah benda tu untuk kita buat ibadah yang seterusnya seperti solat fardu apa semua. Jadi untuk ni memang mandi wajib memang diperlukan lah, memang kena buat lah mandi wajib tu sebelum kita meneruskan perbuatan yang lain, perbuatan ibadah yang lain seperti solat fardu 5 waktu. Jadi sebelum tu apabila kita berlakunya hadas besar, maka ianya perlu kepada mandi wajib dengan rukun dan rukun mandi wajib yang tertentu yang dikategorikan ada 3 rukun mandi wajib. Lepas tu kita boleh tambah dengan sunat-sunat mandi wajib. Banyak sunat-sunat mandi wajib yang dah belajar. Jadi kalau mandi sunat macam tu lah, kita niat mandi sunat. Lepas tu kita lakukanlah perkara-perkara yang ni. Jadi kenapa ni kita perlu mandi? Sebab mandi ni mandi telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada untuk kebersihan ataupun mengangkat hadas, sama ada ia menjadi syarat sah ibadah atau tidak. Jadi mandi ni memang kalau disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk kita buat pembersihan ke atas diri kita. Tujuan kita mandi nak adalah untuk kita bersihkan diri kita ni lah. Sebab kita umat Islam kan digalakkan untuk kita sentiasa untuk membersihkan diri kita. Tak kira lah sama ada daripada segi fizikal
ataupun kita menyucikan hati kita daripada sudut rohani. Jadi ini ianya apabila disebut berkenaan dengan mandi, ianya mestilah menyentuh berkenaan dengan bersuci dari sudut fizikal. Dari sudut fizikal kita, jadi kita kena perlu suci lah daripada sudut jasmani dan juga rohani kita. Memang Islam menggalakkan umatnya sebab ianya disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mandilah, untuk kita cucikan diri kita. Kerana apa? Bersuci itu sebahagian daripada iman. Jadi itulah kita kena sentiasa mandi untuk kita bersihkan diri kita daripada kekotoran. Untuk kita bersihkan diri kita daripada kekotoran. Sama ada ianya atau ada untuk tadi kita dah sebutkan mandi wajib. Contoh mandi wajib disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Sebab untuk mengangkat hadas. Untuk kita mengangkat hadas, jadi ianya kaedah untuk kita bersuci daripada setelah kita mengalami hadas besar, iaitu lima hadas besar, seperti kamu dah belajar sebelum ni kan dalam fiqh. Maka mandi inilah antara caranya, kaedah untuk kita angkat hadas tersebut, hadas besar. Tak kisah sama ada besar. Kalau ni pun hadas kecil pun kita boleh mandi selepas itu, tak kisah. Tapi kalau hadas besar, ianya dia termasuk dalam mandi wajib lah kalau kita mandi selepas berlakunya hadas besar tersebut. Jadi ianya menjadi syarat sah ibadah atau tidak. Jadi apabila kita sebut sebagai syarat sah ibadah, maka kalau mandi wajib ni dia perlu buat betul-betul lah daripada awal sehinggalah akhir, sehinggalah tertib mandi tersebut secara turutan, kita ikut sehingga selesai. Kita yakin selesai, maka itulah ni. Kerana itulah perlu diambil berat, kerana ianya menjadi syarat sah. Syarat sah untuk kita buat ibadah yang seterusnya. Jadi sebelum kita mandi juga, kita nak masuk tandas pun kita ada adabnya kan. Jadi terkait jugalah dengan adab adab masuk tandas lah. Jadi sebelum kita masuk tandas kan, bacalah doa kan, doa sebelum masuk tandas. Baca doa sebelum masuk tandas. Itu doa sebelum masuk tandas lah. Kerana dalam tandas ni kan tempat jin, syaitan bertenggek dalam dalam tandas, duduk dalam tandas. Jadi sebelum kita nak masuk tandas, jadi kita memang perlulah, adabnya adalah untuk kita sentiasa membaca doa sebelum masuk tandas, seperti mana yang kamu telah belajar. Lepas tu untuk masuk tandas kan, kita dahulukan dengan kaki kiri lah, bukan kaki kanan. Sebab syaitan duduk dalam tandas. Syaitan suka duduk dalam tandas kan. Jadi kita dahulukan dengan kaki kiri. Lepas tu itulah. Lepas tu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kita lepas tu biasanya sebelum mandi orang akan beristinja kan. Bertaharah kan. Beristinja memang selalu ni kan, masuk tandas je, kalau nak mandi sebelum tu memang akan kencing dulu, apa semua. Jadi itu perlu selesaikan dengan terlebih dahulu lah. Kita beristinja dengan tangan kiri, apa semua tu ikut adab-adab yang telah pun ditetapkan dalam fiqh lah, seperti yang dia belajar dalam fiqh. Jadi kita perlu ni lah, istinja dengan tangan kiri apa semua. Lepas tu kita pastikan ianya bersih daripada hadas. Selepas kita hadas kecil ke berak ke kencing kan, selalunya macam tu kan. Jarang lah kan orang masuk tandas dia tak kencing, tak berak apa semua tu kan. Berak tu memang jarang lah, tapi selalunya akan kencing dulu lah sebelum kita mandi kan. Jadi lepas tu nak beristinja, kita buat dengan tangan kanan lah. Begitulah. Itu adab adab masuk tandas. Lepas tu barulah kita boleh buat mandi, sama ada kita buat mandi wajib, mandi sunat ataupun mandi harus. Jadi kebiasaannya rutin harian kita ni memang kita akan buat mandi harus lah. Mandi harus kalau kita tak naik apa, jadi dia jadinya dikategorikan sebagai mandi harus lah. Jika kita tidak berniat dengan niat sunat, jika tidak berniat dengan mandi wajib, jadi ianya jadi
dalam kategori mandi harus. Jadi apakah adab-adab mandi yang boleh kita ambil tahulah untuk sama-sama lepas ni kalau tak tahu ke apa semua kan, lepas ni bolehlah kita amalkan supaya ni terdapatlah ikut adab-adab mandi yang yang ditetapkan dalam Islam. Jadi yang pertamanya adab-adab mandi yang boleh kita buat adalah memakai kain basahan. Biasanya memang orang-orang dulu biasanya dia akan mandi kat luar ke apa, dia orang akan pakai kain basahan lah. Untuk apa? Untuk kita tutup kita punya aurat lah. Biasa mandi tutup kita punya aurat. Kita carilah kain basahan apa-apa ke untuk kita tutup lah kita punya aurat. Sebab apa? Biasa tak nak lah kita malu lah. Kita perlu ada sifat malu lah. Walaupun kita dalam berair ke apa, tapi kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini ulama kategorikan kalau mandi telanjang ni kan, kadang-kadang mandi telanjang hukumnya dikategorikan sebagai makruh lah. Dia tidak berdosa ke apa kalau mandi telanjang, tapi makruh lah dia. Sebab tu kalau lebih afdal kita cari kain basahan kita tutup ketika mandi. Itu yang pertamanya lah. Boleh kamu take note. Boleh kita amalkan untuk adab mandi yang pertama, iaitu memakai kain basahan. Tu yang kedua adalah kita membasuh tangan sebelum mandi. Sebelum kita buka shower ke apa, biasa mandi dengan shower ke apa, kita basuh tangan dulu kat paip ke apa kan. Kita basuh tangan dulu, adab-adabnya kan. Kita basuh tangan dulu sebelum kita melakukan mandi. Sebelum kita mandilah, sebelum kita open shower tu, kita basuh tangan terlebih dahulu. Sambil tu, lepas tu kita boleh membaca basmalah. Baca basmalah iaitu lafaznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dalam hati lah sebab kita duduk dalam tandas kan. Jadi kita baca dalam hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang ditekankan dalam Islam, dalam apa jua yang kita buat kan. Untuk kita memulakan sesuatu perkara, memang adabnya memang ditekankan adalah dengan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam apa jua kita baca doa ke apa ke, untuk kita buat apa-apa ke, pakai pakaian ke apa ke. Jadi semuanya perlulah dimulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjatkan dengan untuk mengingati Allah lah. Jadi sebab itulah kita tekankan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dah. Ianya termasuk dalam sunat-sunat mandi wajib juga kan. Kalau kita belajar, dia ada tulis juga membaca basmalah. Itu dia tidak merugikan kita pun, tapi ia akan menambahkan pahala kita. Kalau kita ada peluang sedikit pun, peluang yang mudah ini tak sukar pun kan. Kita kalau boleh ada peluang untuk kita tambah pahala, kita tambah amalan, jadi kita rebutlah peluang itu. Fastabiqul khairat, berebut untuk perkara yang kebaikan lah. Kita baca dengan basmalah dalam hati, maka insyaAllah akan beroleh pahala. Itu untuk yang ketiga, iaitu kita membaca basmalah. Dan seterusnya membersihkan najis dan kotoran. Dah cakap tadi, biasanya memang sebelum mandi akan kencing, akan melakukan hadas kecil terlebih dahulu. Jadi untuk kencing ke berak ada tata tertibnya, ada adabnya juga. Adab bertaharah, adab beristinja. Kita ikut apa yang disarankan, apa yang dilakukan oleh Nabi, macam mana apabila untuk membersihkan najis sama ada berak, untuk kita mengeluarkan kencing juga, untuk mengalirkan air kencing ke, untuk kita buang air besar tu kan, adalah ada adabnya. Kita cangkung apa semua tu kan, cangkung ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak rugi pun. Jadi lepas tu kita bersihkanlah
ada air apa ni, bila ada air tu kan, kita bersihkan betul-betul lah. Pastikan ianya apa ni, tak ada kesan dah lepas tu. Maksudnya tak ada tertinggal sisa-sisa apa ni, contoh air kencing ke apa, kita bersihkan betul-betul. Pastikan kita dah rasa lawas lah, maksudnya kita dah rasa habis lah air kencing tu keluar. Lepas tu inilah adab-adabnya. Kita kan bersihkan najis dan kotoran. Apa saja kotoran yang ada pada badan kita ke, pada anggota tubuh badan kita, kita bersihkannya terlebih dahulu lah. Sebelum kita sebelum kita mandi lah. Seterusnya untuk kita memulakan perbuatan untuk kita mandi. Jadi kita terus dengan kita basuh kepala dahulu. Kita basuh dengan kita jirus kepala dulu lah. Biasanya macam tu kan, kita akan bermula daripada kepala dulu. Begitu juga dalam mandi wajib kan. Memang akan dimulai dengan kepala terlebih dahulu. Kita mula mengalirkan air yang suci tu, kita mengalirkan atas air kepala. Jadi kita juga disunatkan untuk menggosok rambut apa semua tu kan, ketika mandi wajib apa semua tu kan. Jadi begitu juga kita boleh buat dalam mandi yang harus lah, mandi harus yang kita buat lakukan secara harian ni lah. Mandi biasa ni lah, mandi biasa kita panggil lah, senang mudah katanya. Lepas tu, lepas kita dah jirus air pada bahagian kepala pada mulanya, lepas tu kita boleh teruskan dengan bahagian kanan. Sebelah kanan badan terlebih dahulu. Ini juga sunat di dalam ketika melakukan amalan mandi wajib. Mandi wajib. Jadi memang disunatkan terlebih dahululah kita untuk memulakan dengan anggota belah kanan. Itu yang disunatkan lah. Daripada bahu apa semua tu kan, kanan, tangan, perut apa sampailah ke kaki, kita mulakan dengan anggota sebelah kanan terlebih dahulu. Itulah yang disunatkan. Selepas itu barulah kita boleh teruskan dengan anggota di sebelah kiri. Lepas kita dah selesai, kita dah yakin air tu dah kena ke seluruh sebelah kanan, maka kita boleh teruskan dengan sebelah kiri pula terlebih dahulu. Itulah biasa adab dalam Islam ni kan. Apabila kita nak mulakan satu perkara, memang ianya mementingkan kepada yang kanan terlebih dahulu. Memuliakan yang kanan berbanding yang kiri, yang belah kiri. Memang yang kanan lebih afdal lah daripada belah kiri. Lebih afdal dimuliakan dahulu berbanding dengan yang sebelah kiri. Kalau mandi wajib memang kena pastikan betul-betul lah ia kena ke seluruh badan, dan kita rasa air tu kena ke seluruh badan. Itu kalau mandi wajib. Sebab kalau kita tak kena, ada bahagian yang tak kena dengan air yang dijiruskan, dengan air yang dialirkan, maka boleh menyebabkan mandi wajib itu tidak sah. Jadi dalam mandi wajib perlu ambil berat, perlu take note berkenaan dengan perkara ini. Kena pastikan air tu kena semua. Jirus air ke sebelah kiri badan. Lepas dah selesai kita jirus sebelah kanan, lepas dah selesai kita jirus sebelah kiri, maka kita boleh teruskan dengan membasuh kaki, membasuh anggota kaki kita yang terakhir sekali. Lepas itu barulah kita bersihkan anggota badan dengan sabun. Sebab apa? Kita dah ada sabun sekarang ni kan. Jadi tidak menjadi masalah untuk kita pakai sabun tu. Sebab sabun wangi ke apa, memang kita memang digalakkan untuk wangian apa semua tu kan. Islam memang suka kan orang yang wangi-wangi kan. Memang benci terhadap perkara-perkara yang busuk apa semua tu kan. Jadi memang kita perlulah berwangi-wangi. Jadi masa mandi tu memang kita boleh gunalah sabun lah. Jangan kita sekadar mandi ala kadar saja, kerbau saja, mandi kerbau saja.
dulu gitu saja. Jadi kalau ada sabun kat rumah tu, pakailah sabun tu. Sabun, shampoo pun kita boleh pakai, shampoo. Jadi gitulah. Tapi dalam tandas kita janganlah terlalu sekejap sangat. Janganlah terlalu lama-lama sangatlah. Memang Islam, dalam adat Islam memang kita tidak lama berlamaan lah, senang cerita. Kita lama-lama dalam belair. Sebab itu memang tempat kesukaan syaitan. Jadi seharusnya kita buat cukup sekadar secukupnya lah, sehingga kita boleh selesaikan adab-adab ni sudah cukup. Selalunya masa diperuntukkan paling lewat pun 10 minit, 10 minit. Paling awal pun 5 minit lah, 5 minit untuk kita selesaikan kita punya ni, untuk kita basuh kepala, kita basuh anggota sebelah kanan, lepas tu sebelah kiri, lepas tu kita sabun badan apa semua tu kan, lepas tu kita basuh semua sehingga selesai. Sekurangnya ambil masa 10 minit lah paling lama pun. Jangan nak lebih-lebih sampai 30 minit ke apa ke. Jangan. Kalau boleh ni lah. Paling sekejap yang kita boleh ambil, itulah paling afdal lah kalau boleh ni lah. Yang penting kita selesaikan semua adab-adab mandi tu. Kita selesaikan adab-adab mandi. Jadi lepas tu baru kita keluar lah tandas. Jangan duduk lama-lama. Jadi apakah fadilat mandi yang yang disyariatkan ni? Pertamanya adalah pastilah mendapat pahala. Bila kita lakukan adab-adab ni, pertamanya adalah kita mendapat pahala lah. Nampak? Tidak rugi pun kita mengamalkan adab-adab yang ditekankan, yang diterapkan dalam Islam ni. Sebab setiap adab-adab yang ditetapkan ni pastinya akan mendatangkan pahala. Atau pahala, contoh kita baca basmalah tadi kan. Kita baca basmalah, dapat pahala. Lepas tu dalam mandi wajib, kita jirus sebelah kanan dulu, jirus sebelah kiri. Itu termasuk dalam sunat-sunat mandi wajib. Dapat pahala. Bila sebut pasal sunat, bila kita lakukannya, kita dapat pahala. Kalau kita tak lakukannya, tak dapat apa-apa lah. Macam tu lah. Kita ikut tata tertib dan ada adab yang ditetapkan. Lepas tu tadi yang pertama mendapat pahala, fadilat mandi. Yang kedua adalah hilang kekotoran di tubuh badan. Jadi Islam menggalakkan umatnya untuk sentiasa membersihkan diri, terutamanya apabila kita hendak melakukan ibadah solat ke apa semua. Jadi memang kita digalakkan untuk melakukan ibadah tersebut dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang dah bersuci. Jadi itulah sebab tu kita digalakkan untuk mandi. Contohnya mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat sebelum pergi masjid kan. Misalnya untuk solat Jumaat kan para lelaki, sebab itulah disunatkan untuk mandi sunat Jumaat. Sebab apa? Untuk kita bersihkan diri kita ni. Kita bersihkan diri kita sebelum kita melangkah ke tempat yang mulia, iaitu masjid, untuk sama-sama melakukan solat Jumaat secara berjemaah. Allah pun suka. Terusnya, tubuh badan menjadi segar dan sihat. Apabila kita mandi ni kan, memang kita akan berasa segar kan. Segar, terutamanya pagi-pagi tu kan. Pagi-pagi tu memang tak galakkan lah kalau bangun awal ke apa, kita terus mandilah sebelum subuh tu kan. Subuh ni memang waktu yang sangat malas lah, sebab kita mengantuk mamai apa masa tu kan. Jadi sebab tu lah kita digalakkan untuk mandi lah waktu subuh tersebut, supaya lepas tu kita boleh rasa segar lah pagi-pagi kan. Pagi-pagi tak nak lah kita ngantuk je kan, memanjang kan. Jadi kalau pagi-pagi tu kita kena segarkan mata kita lah, kan boleh kan, awal pagi. Jadi sebab itulah kita digalakkan untuk mandi supaya dapat segarkan mata kita, dapat jadi mengamalkan hidup yang sihat lah untuk kita mandi. Sebab apa, kalau kita tak mandi ni, itu kalau kita tak mandi seharian, pasti badan akan gatal-gatal. Lepas tu kalau kita tak mandi 2 hari ke 3 hari, mungkin akan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Contohnya kurap, menyebabkan kurap, penyakit gatal-gatal kulit apa semua tu kan. Habis semua. Kalau kita garu-garu sampai jadi luka kan, datang penyakit.
Sebab itulah kita digalakkan untuk mandi setiap hari. Sekurangnya kalau boleh sehari tu kita mandi sebanyak 2 kali lah sekurangnya. Pertamanya mandi pagi, pada waktu pagi, lepas tu sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Pada petang tu kita mandi sebelum maghrib. Kalau 3 kali pun biasanya mandi tengah hari lah. Biasanya mandi tengah hari. Biasanya mandi tengah hari iaitu mandi sunat kan. Mandi sunat Jumaat biasanya memang akan mandi tengah hari. Jadi boleh buat banyak 3 kali lah pada hari Jumaat untuk kita buat mandi. Kita mandi. Dan fadilat mandi yang terakhir sekali adalah disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Apabila kita buat adab ni pastinya ia disukai oleh Allah. Maka daripada situlah ianya. Apabila Allah suka terhadap perbuatan kita, maka Allah pasti akan memberikan pahala kepada kita. Jadi tidak rugi pun untuk kita mandi sebab ianya disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian yang saya dapat sampaikan berkenaan dengan adab mandi pada petang ini. Sekian. Itu saja. Jazakallah khairan jazak diucapkan kepada Ustaz Iman atas penyampaian yang disampaikan tadi, yang penyampaian yang padat yang telah disampaikan tadi. Okey. Ingat tak tadi apa yang Ustaz Iman cakap tadi? Apa fadilat mandi? Apa fadilat mandi? Air senyap je. Untuk kita tak gatal atau kotor dan tak ngantuk. Untuk menyegarkan badan. Okay, lagi apa lagi? Apa lagi? Daripada hadas. Membersihkan diri itu, menghilangkan badan, menghilangkan apa lagi? Mengelakkan badan kita daripada hadas. Okey, baik. Okey, satu yang Ustazah nak ingatkan berkaitan dengan penandaan dalam buku diary tulak. Tanda tak? Tanda. Malam saya ada tanda. Tanda. Okey, sepatutnya hari ni dah masuk kepada bulan apa ni? Bulan September. Jadi mula minggu depan kamu boleh tanda dekat bahagian bulan September. Dekat bahagian bulan September. Kan dekat atas tajuk tu dah ada kan? Ada bulan. Jadi dan tanda pada muka pertama pada bulan September. Faham. Faham tak? Jelas tak? Jelas. Jelas. Okay, dan boleh hafal hadis adab bulan September. Okay, boleh? Boleh. Okay, siapa yang dah ingat yang bulan apa? Bulan Oktober? Oktober apa? Bulan Julai? Ada yang ingat tak? Ingat tak? Doa hadis dan adab bulan Julai apa? Senyap je ni, krik-krik. Saya tengah hafal lagi. Okey, tak apa. Okey, bulan Julai, untuk yang bulan Julai pun tak habis lagi. Nanti akan habis pada hari Ahad. Jadi hari Isnin minggu depan kamu dah boleh masuk kepada hadis, adab dan doa bulan September. Okey. Sampai sini saja pertemuan usrah kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Okay, kita tangguh usrah kita pada petang ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuni. Terima kasih Ustazah Ayuni. Ustazah. Terima kasih Ustazah.